Assalamualaikum anak-anak. Khabar pada pagi ni? Baik, cikgu doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat selalu bersama keluarga tersayang. Baik, jadi pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk sains tahun 2, kemahiran proses sains. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke untuk belajar KPS yang seterusnya. Sebelum ni kita belajar mengelas. Dan hari ini kita akan belajar tentang mengukur dan menggunakan nombor. Baik, dah bersedia ke anak-anak? Jom belajar sains bersama Cikgu Asma. Baik, jadi sebelum kita teruskan, jadi anak-anak mula-mula kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan mengukur dan menggunakan nombor. Baik, mengukur dan menggunakan nombor bermaksud ialah satu kemahiran membuat pemerhatian secara kuantitatif, bermaksud menggunakan nombor, ya, dengan menggunakan alat unit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Maksudnya ini adalah melibatkan aktiviti kita mengukur dan seterusnya mencatat bacaan, berapa ukuran alat ataupun objek yang kita ukur. Baik, apakah pula alat piawai? Alat piawai ni maksudnya alat yang mempunyai nombor. Apa-apa sahaja peralatan yang mempunyai nombor kita sebut sebagai alat piawai. Kemudian unit dalam sistem metrik. Bacaan dia tepat dan juga seragam. Maksudnya di sini kalaulah kata murid A ukur menggunakan pembaris, okey, menggunakan pembaris. Jadi kalau cikgu ukuran pensel yang cikgu ukur bersamaan dengan 10 cm dan kamu juga menggunakan pembaris, kamu mengukur pensel yang sama, maka bacaannya nanti akan samalah, iaitu 10 cm. Itu maksud dia bacaan tepat dan seragam. Maksudnya kalau orang yang duduk di Gerik Perak ataupun orang yang duduk di Johor, bila dia menggunakan satu alat yang sistemetrik, ya, jadi bacaan dia adalah sama. Itu maksud dia seragam. Baik, contoh alat ialah seperti pembaris, bika, penimbang, jam randik dan sebagainya. Baik. Apa pula contoh alat dan unit? Okey, kita tengok di sini. Kalau pembaris, pembaris dia ada unit dia iaitu dalam unit milimeter. Okey, mm ni milimeter, kalau cm ni sentimeter, m ni meter. Ini yang ukuran yang menggunakan pembaris. Meter ni biasa pembaris yang panjang lah, yang di bilik sains, ya. Baik, yang kedua contoh alat dia ialah seperti penimbang. Penimbang ni miligram, gram dan juga kilogram. Biasa kat mana? Kat kedai ataupun mungkin dekat klinik-klinik timbang berat bayi ataupun mungkin alat penimbang yang ada di rumah, ya, untuk timbangan berat kita, ya. Kemudian seterusnya bika atau silinder penyukat. Ini biasa ada di bilik sains. Okey, alat yang radas di bilik sains. Unit dia biasa dalam mililiter lah kalau radas bilik sains, ya. Kemudian jam. Okey, jam ada unit apa? Saat, minit dan juga jam. Ini contoh alat untuk kita gunakan mengukur dan menggunakan nombor. Ini contoh dia, contoh alat yang digunakan untuk mengukur. Seperti ini jam randik, ya, untuk menyukat masa. Ini alat penimbang. Ini biasa kat kedai-kedai, ya, ada, ya, alat untuk menimbang jisim. Okey, menimbang jisim. Kemudian ini kita panggil sebagai silinder penyukat. Okey, kita ada silinder penyukat untuk menyukat isi padu. Ini pita pengukur. Yang ni lebih panjang lah. Kalau pembaris tadi dia sampai 100 cm saja. Okey, ataupun 1 meter, jadi yang ni lebih panjang, pita pengukur kalau orang nak buat ukuran, nak buat rumah, ya. Jadi kita gunakan pita pengukur untuk mengukur panjang. Ini contoh beberapa contoh alat, ya. Banyak lagi, ya, sebenarnya ada banyak lagi alat pengukuran yang kita boleh gunakan. Baik, kalau kamu rujuk buku teks kamu, buku surat 8 hingga 9, okeylah, mengukur dan menggunakan nombor. Di situ diberi contoh aktiviti, ya. Mereka menimbang
Jisim ni. Berapa berat saya 24 kilogram. Bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Sebenarnya jisim ni bukan berat ya. Saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ini. Ini alat penimbang ni. Ni. Okey, dekat bilik sains pun ada, kadang kat rumah pun ada ya. Baik, tambah sekarang ni PKP ni rasanya duduk kat rumah semuanya semakin bertambah dah berat kan. Sebab mak masak sedap, makan pun berselera. Jadi kena timbang jugalah tu. Entah-entah naik berapa kilo dah. Berat kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Yang murid perempuan tadi berat dia 24 kilogram saja. Okey, yang murid lelaki 35 kilogram. Walaupun umur kita sama tetapi berat kita berbeza. Dah tentulah. Okey. Umur tak menentukan berat seseorang ya. Bergantung pada saiz kita lah. Okey, berat ni. Kalau orang orang yang saiznya lebih kecil, mungkin lebih ringan lah berbanding yang saiz badan dia lebih besar. Baik, dia kata sini Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Jadi alat apa diguna? Ni alat ni, penimbang ni alat penimbang yang sesuai. Alat piawai lah tu kita sebut. Baik. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Ini yang dimaksudkan. Jadi apabila aktiviti dalam sesuatu aktiviti melibatkan pengukuran dengan menggunakan alat piawai, maka di situ telah berlaku kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Baik, seterusnya. Okey, sebagai latihan untuk hari ini, tugasan 1, sila jawab latihan dalam buku aktiviti muka surat 5 dan 6. Okey. Kemudian hantar hari inilah ya, tarikh hantar 5 hari bulan 2 2021 hari ini. Maksudnya selepas ini kamu buat dulu tugasan 1 buku aktiviti muka surat 5 dan 6. Selepas itu okey, tengok pula buku teks muka surat 9 hingga 10. Ini sebagai tugasan 2. Okey, di sini cikgu nak kamu buat aktiviti bersama ahli keluarga di rumah lah. Kalau ikutkan di sini aktiviti berpasangan, maksudnya dengan kawan di sekolah ya. Tapi disebabkan kita sekarang, kamu sekarang berada di rumah, maka aktiviti ini kamu buat bersama ahli keluarga. Jadi apa aktiviti dia? Berapakah ukur lilit kepala saya? Jadi kita nak ukur lilit kepala kita. Jadi macam mana? Okey, alat yang diperlukan ialah ribbon. Tak ada ribbon pun tak ada masalah. Guna tali pun boleh, guna benang pun boleh sebagai ganti ribbon. Okey. Kemudian pembaris. Pembaris kena adalah. Kemudian pen penanda, pen kita nak tanda, kemudian gunting. Baik, langkah pertama. Okey, jadi di sini kamu pilihlah beberapa orang ahli keluarga kamu untuk kamu catat berapa ukur lilit kepala. Contoh di sini kamu ambil kamu sendirilah. Okey. Saya letak nama kamu, kemudian ibu, ayah, abang, kakak, adik, contohnya ya. Dalam 5 orang cukuplah, tak payahlah ramai sangat. Jadi 10 orang penuh pula kan. Jadi buat dalam 5 orang ahli keluarga kamu. Kemudian lilitkan ribbon tali ataupun benang tadi di keliling kepala ahli keluarga kamu. Tandakan pada bahagian yang bercantum. Okey, tandakan pada bahagian bercantum, kemudian gunting ribbon pada tandaan tadi. Dah tanda tu kita gunting. Selepas gunting, apa yang perlu kita buat? Tengok nombor 3. Kemudian ukur panjang ribbon dengan menggunakan pembaris. Ambil yang kamu dah gunting tadi tu. Okey, kamu letak pula pada pembaris bermula dari hujung ni. Dari sifar, dari kosong jangan letak di tengah-tengah. Mesti mula dari sifar dan terus sampai habis panjang ribbon tadilah. Okey, sampai panjang mana? Okey, ribbon tu. Kemudian rekodkan maklumat ke dalam jadual. Ini pun satu proses kemahiran prosesan juga yang kita akan belajar selepas ini ya. Maksudnya minggu depan lah. Selepas cuti tahun baru Cina. Ni ya. Baik, jadi kamu tulis ini contohnya, okey, diri saya berapa ukur lilit dia. Maksudnya kamu dah ukur dengan pembaris tadi. Tuliskan di sini. Okey, ayah berapa, mak berapa, adik ke, letak buat dalam jadual di sini ya. Kemudian kongsikan hasil perhatian. Okey, baik, buat dalam buku tulis, buku panjang, buku nota sains. Okey, nanti cikgu nak tengok. Kamu salin dari sini ya. Alat dan bahan. Kalau kamu guna
tali atau benang, tulislah tali atau benang, jangan tulis ribbon pula. Okey. Tulis tajuk dia berapakah ukur lilit kepala saya, alat dan bahan tulis. Kemudian aktiviti, langkah-langkah aktiviti. Okey, langkah-langkah aktiviti. Tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kemudian nombor 4 ni rekod. Kemudian cikgu nak tengoklah ni semua ni daripada nombor 1 sampai nombor 4. Buat dalam buku buku tulis panjang tu, buku nota sains. Kemudian tarikh hantar 19 bulan 2 2021 disebabkan kita cuti tahun baru Cina, jadi minggu depan tak ada kelas, minggu sekali lagi lah. Okey, 2 minggu lagi. Jadi cikgu rasa sempatlah kamu nak siapkan tugasan ni ya. Okey. Jadi soalan di bawah ni pun jawab, apakah alat lain yang boleh kamu gunakan untuk mengukur ukuran lilit kepala? Apa alat lain selain daripada kamu guna ribbon dan pembaris? Jadi apa alat lain yang boleh kamu gunakan? Baik, cikgu rasa itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik. Kita jumpa lagi 2 minggu dari sekarang. Okey, jaga diri. Assalamualaikum.